Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nasyafika binti Zamzuri. Saya akan membentangkan falsafah dan isu semasa. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan empirisisme. Pengenalan konsep empirisisme adalah satu aliran falsafah yang menyatakan semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman. Dengan itu, ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Tokoh Barat moden John Locke 1632 sehingga 1714 menganggap manusia dilahirkan dengan akal yang kosong yang baru dicorakkan oleh pengalaman indera kemudiannya. Pemikiran John Locke tentang pengetahuan. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh dalam sejarah falsafah adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber daripada pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal daripada rasio adalah fikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pemikiran berperanan juga di dalam proses manusia memperolehi pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahawa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, fikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan oleh Locke iaitu sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya daripada pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Seterusnya ialah David Hume. David Hume 1719 sehingga 1776 menyokong aliran empirisisme. David Hume merupakan filsuf besar pertama dari era moden yang membuat falsafah naturalis. Falsafah ini sebahagiannya mengenai penolakan atas prevalensi dalam pembentukan fikiran manusia yang merupakan suatu miniatur dari kesedaran suci, sebuah pernyataan Edward Craig yang dimaksudkan dalam doktrin Image of God. Doktrin ini dikatakan dengan kepercayaan dalam kekuatan akal manusia dan penglihatan dalam hakikat di mana kekuatan tersebut berisi serifikasi Tuhan. Skeptism Hume datangnya dari penolakan atas ideal di dalamnya. Tokoh yang seterusnya ialah Auguste Comte. Auguste Comte 1798 sehingga 1857 menyokong aliran empirisisme dengan kemunculan aliran positivism menerusi 3 teori sejarah manusia iaitu tahap ideologi, metafizik dan positif. Terlihat sebuah hukum sejagat yang wujud di kesemua bidang sains dan menggelarkan sebagai hukum 3 fasa adalah dengan kenyataan berikut yang beliau amat dikenali di dunia pertuturan bahasa Inggeris bahawa masyarakat melalui 3 fasa teologi, metafizik dan sains. Beliau juga memberikan nama positif kepada yang terakhir itu kerana konotasi makna yang berbilang untuk perkataan itu. Fasa teologi dipilihankan dari sudut pandangan Perancis abad ke-19 melalui zaman kesedaran di mana kedudukan manusia dalam masyarakat dan sekatan masyarakat dikenakan pada manusia adalah berdasarkan Tuhan. Fasa metafizik tidak kena mengena dengan metafizik Aristotle ataupun ahli falsafah yang lain. Bagiku, metafiziknya berakar umbi pada masalah-masalah masyarakat Perancis selepas revolusi pada tahun 1789. Fasa metafizik ini mengemukakan alasan yang kuat untuk menempatkan hak asasi sejagat di atas kuasa-kuasa mana-mana satu raja manusia. Bagaimanapun, hak asasi tersebut tidak dirujuk kepada Tuhan kecuali metafora sahaja. Apa yang dimaksudkan dengan fasa sains yang berlangsung selepas kegagalan revolusi dan Neopoleon adalah manusia dapat mencari penyelesaian untuk masalah-masalah tanpa merujuk kepada Tuhan. Pada hal ini, fahaman beliau serupa dengan Karl Marx dan Jeremy Bentham. Sewaktu itu, gagasan fasa sains ini dianggap sebagai muktahil walaupun dari sudut pandangan kemudian ia terlalu dipengaruhi oleh ahli fizik klasik dan sejarah akademik. Terdapat 3 ciri-ciri yang diutarakan. Ciri-ciri pertama ialah pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperolehi melalui akal. Ciri-ciri yang kedua ialah kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Ciri-ciri yang terakhir iaitu ciri-ciri ketiga ialah menekankan bukti terutamanya yang ditemukan dengan percubaan. Contohnya ialah perilaku seseorang adalah berdasarkan pada pengalaman. Seseorang berkata kasar kerana daripada faktor sekelilingnya sama ada daripada keluarga atau rakan-rakan. Kita mempunyai trauma terhadap sesuatu yang disebabkan oleh pengalaman secara langsung atau hanya dengan melihat. Seterusnya adalah pengaruh falsafah melalui aliran empirisisme.
Aliran empirisisme memberi tumpuan kepada pengalaman sebagai cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan fenomena yang berlaku. Ini dapat direalisasikan melalui pendekatan pembelajaran berasaskan praktikum, perbincangan dan pemerhatian secara langsung. Seterusnya, empirisisme juga menekankan kepentingan kaedah saintifik dalam mendapatkan ilmu agar dapat berfikir dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Antara isu semasa empirisisme terhadap sektor pendidikan khususnya di Malaysia yang dapat kita lihat pada masa kini ialah penularan COVID-19, khususnya kenaikan suhu persekitaran yang mendadak dan akhir sekali banjir. Tindakan kumpulan adalah wujudnya pembelajaran di atas talian. Oleh itu, Menteri Pendidikan Malaysia memilih inisiatif pembelajaran di atas talian agar pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Contoh, beberapa sekolah dan kolej di kawasan suhu yang tinggi akan menjalankan pembelajaran secara atas talian mengikut guru atau pensyarah masing-masing. Selain itu, di Universiti Malaysia Terengganu juga pernah menggunakan inisiatif pembelajaran di atas talian ketika berlakunya banjir. Pembelajaran di atas talian wujud sehingga kini dan masih digunakan sebagai satu inisiatif bagi menyampaikan ilmu. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian isu. Antara cadangan penyelesaian isu yang pertama adalah mengintegrasikan rukun negara. Rukun negara ialah prinsip yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia. Dalam konteks pendidikan, tentang nilai negara seperti kesetiaan kepada raja dan negara, pengurusan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepadan dan kesusilaan dapat disepadukan dalam pendekatan empirikal. Pelajar boleh diajar cara menerapkan nilai-nilai ini dalam penyelidikan analisis dan cara mereka membuat keputusan. Cadangan penyelesaian yang kedua adalah meningkatkan kesedaran dan kesejahteraan sosial. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sejahtera Malaysia menekankan kepentingan pembangunan peribadi dan sosial pelajar. Dalam konteks isu semasa empirisisme, pendidikan mesti membantu pelajar memahami kesan sosial ilmu yang mereka perolehi melalui pendekatan empirisisme. Mereka harus diarahkan untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk mempromosikan kebajikan masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan. Cadangan penyelesaian terakhir adalah menggunakan teknologi sebagai alat sokongan. Kemajuan dalam teknologi telah menyediakan akses yang lebih besar kepada sumber dan pengalaman yang pelbagai. Institusi pendidikan boleh memanfaatkan teknologi seperti simulasi, visualisasi dan platform pembelajaran dalam talian untuk meluaskan pengalaman empirikal pelajar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pelbagai fenomena dan konsep. Sekian daripada kami. Terima kasih.